salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak sambung balik kita punya topik iaitu Steam Deck. Tapi kali ni aku nak buat video yang lebih detail lah. More kepada tech ataupun dia punya hardware specification. Okey, first kali kita pergi pada dia punya storage. Okey, dia ada 3 model kan. 64GB, 256 dan juga 512. Jadi 64GB punya version ni dia gunakan eMMC punya storage. So eMMC punya storage ni dia punya kelajuan dia adalah 400 MB per second. Kemudian varian 256 dan juga 512 menggunakan NVMe SSD iaitu Non-Volatile Memory Express. So SSD solid state drive dia gunakan NVMe punya protokol. Jadi dekat sini dia punya kelajuan dia adalah 3GB per saat. Korang kat sini boleh tengok perbezaan Kalau eMMC ni dia punya speed dia 400 MB per saat dan NVMe SSD ni dia punya speed dia 3GB per saat. Jadi kat sini akan mempengaruhi korang punya permainan daripada segi bila korang nak install game dengan juga bila korang nak load. Contoh bila korang start main, so bila korang load game tu dia akan lambat sedikit pada varian 64GB ni lah. Sebab dia punya speed dia 400MB kan. Jadi untuk yang NVMe SSD ni dia 3GB. Jadi pada aku tak ada masalah. Korang nak skip tukar game lain ke, tukar game lain kan. Dia cepat proses dia. Kalau tak salah aku, ke semua model ni dia ada M.2 punya slot tau. Kalau aku tengok dalam Reddit dekat dia punya tech spec dia semua ni, ketiga-tiga model ni dia ada M.2 punya slot. Dia gunakan NVMe SSD jenis 2230. Jadi kemungkinan kalau korang beli yang 64GB punya version, korang sebenarnya boleh upgrade jadikan dia NVMe SSD. Kebanyakan forum lah aku tengok diorang dah start bincangkan pasal benda ni yang korang boleh upgrade. So tu kita kena tunggulah nanti tengok bila barang dah ada, mungkin nanti ada tech reviewer yang akan buka barai kan, tengok kita boleh upgrade ke tak. Sebab perbezaan harganya sangat tinggi lah kalau korang beli 64GB dengan 256 tu. Tapi harga untuk SSD M.2 pun mahal juga. Kalau jenis 2230 ni, 2230 ni jenis SSD yang kecil. Nanti aku taruh gambar dekat sini. Okay, so aku cadangkan lah kepada power user, aku rasa lebih baik korang ambil 256 dengan 512 punya storage punya size. Sebab 64GB aku rasa tak cukup kot untuk kalau korang nak install Windows. Sebab power user biasanya korang akan install Windows ni. Korang akan modify Steam Deck ni. Mesti korang akan masukkan Microsoft Game Pass lah, install Epic Games lah. Jadi korang boleh download game daripada store lain kan. Okay, next kita pergi pada software. Okay, software dia macam aku cakap dalam video lepas, dia gunakan SteamOS 3.0. Ini adalah modified version of Linux. So, Linux yang dah dibuat sesuai untuk dijadikan SteamOS dan boleh run game. Desktop mode pula dia gunakan KDE Plasma. Okay, kalau korang tak tahu KDE Plasma ni pun Linux juga. Dia macam Windows. Korang boleh guna untuk basic task lah. Contoh korang nak web surfing ke, korang nak tengok YouTube, korang nak tengok Netflix ke, video ke apa ke. Tapi dia ada juga professional app untuk edit video ataupun buat vector drawing. Tapi software macam Adobe Photoshop ke, Illustrator ke, tak ada lah untuk KDE Plasma ni. Sebab dia Linux kan, dia bukan Windows. Jadi korang jangan termakan dengan kata dia ini korang boleh buat kerja dekat KDE Plasma ni. Tidak. Tapi kalau korang install Windows, ya boleh. Korang boleh buat macam PC biasa. Tapi kalau korang beli betul-betul macam gitu je, lepas tu korang harapkan korang nak install software-software Windows, memang tak dapat lah. Korang mesti nak kena install Windows baru boleh korang run app-app Windows. Okay, kemudian kita pergi pada dia punya hardware. Okay, dia tak ada mobile connection Kalau korang nak main dekat luar, korang kena guna Wi-Fi. So, korang kena pakai data phone tethering and then share Wi-Fi. Okay, Wi-Fi dia pula, dia Wi-Fi dual band. So, 2.4 GHz dengan 5 GHz. Dia tak ada Wi-Fi 6. Aku pun tak tahu kenapa dia tak taruh Wi-Fi 6 punya card dalam tu. Wi-Fi 6 punya card kan laju kan. Okay, kemudian kita pergi pada mikrofon dia. Dia ada 2 mikrofon. Lepas tu dia ada ambient light sensor. So bila kena cahaya matahari tu dia terang lah skrin dia. Tempat gelap korang main dia gelap lah skrin dia. Jadi tak sakit mata kan.
Okey, kemudian dia punya konektor. Dia gunakan satu USB Type C. Dia gunakan protokol USB Type C 3.2 Gen 2. Okey, 3.2 Gen 2 ni dia ada output untuk DisplayPort 1.4 dan juga HDMI 2.0. So kalau korang gunakan hub USB Type C ni, lepas tu korang nak sambung kat TV korang ataupun nak sambung kat monitor, pastikan korang dapatkan hub yang ada DisplayPort 1.4. Sebab DisplayPort 1.4 ni dia support video output sehingga 8K 60Hz ataupun 4K resolution 120Hz. Okey, kat sini dia cakap support untuk keluarkan video ataupun play output video sebanyak 8K, tapi aku tak bajet yang Steam Deck ni korang boleh main game sehingga 8K. Sebab kalau korang tengok dia punya teraflop dia punya GPU, CPU punya teraflop, dia hanya boleh hasilkan 2 teraflop. So 2 teraflop ni actually lebih kuat daripada PS4. PS4 tu dia boleh hasilkan 1.84 teraflop sahaja dengan Xbox One. 1.84 teraflop. Tapi PS4 Pro dia boleh hasilkan 4.2 teraflop. Sebab PS4 Pro korang boleh main game 4K. Gambar cantik gila. PS4 biasa tak boleh. Tapi kalau dia cakap dekat sini, interface display output 1.4 tu, DisplayPort 1.4 tu dia support 8K, tapi dia hanya protokol dia saja yang membolehkan dia output 8K punya video. Game korang tetap akan main dalam HD 720p. Dan kalau korang gunakan HDMI 2.0, dia boleh support 4K hingga 60Hz. Jangan pula nanti korang duk beli screen TV 4K, 8K lah apa semua, korang cocok DisplayPort punya connection, lepas tu korang nak harapkan main game daripada Steam Deck ni dengan resolution 8K, semua grafik high setting, memang tak boleh lah. Sebab teraflop dia 1-2 teraflop saja. Tapi 2 teraflop ni pun dah cukup kuat lah untuk screen 7 inci tu. Okey, untuk dia punya processing pula, dia gunakan AMD APU. AMD APU ni adalah Advanced Processing Unit, di mana GPU dengan CPU tu dia dekat dalam satu die. Kemudian dia punya GPU dia gunakan 8 RDNA 2. Jadi maknanya dekat sini 1.6 teraflop lah. Jadi 1.6 teraflop ni campurkan dengan dia punya CPU tu yang dapat 2 teraflop. Total speed untuk Steam Deck ni. Kalau korang nak tahu, teraflop ni adalah satu kiraan matematik di mana dia nak kira scale, berapa kuat prosesor tu boleh pergi. So dia kiraan dekat sini dia untuk Steam Deck ni adalah 2 teraflop lah. Okey, berbalik kepada GPU dia support ray tracing dan juga variable rate shading. So ini akan mempercepatkan lagi grafik tu di render lah kalau ada VRS ni, variable rate shading ni. Okey, next kita pergi pada RAM. Okey, RAM dia adalah 16GB LPDDR5. 16GB ni boleh hasilkan bandwidth sebanyak 88GB per saat. Ini maksudnya antara CPU, GPU dengan storage tu tak ada bottleneck. Transfer rate data tu sangat laju. 88GB kan. So korang nak load apa-apa pun dia akan laju, tak ada bottleneck. Okey, kemudian kita pergi pada dia punya official dock dia. Tak nampak lagi gambar dock dia yang betul kan. Cuma nampak video sikit-sikit dia. Diorang tak release betul lagi. Untuk dock dia ada USB Type A 3.1, satu port. Dia ada USB Type A 2.0, dua port. Dia ada internet port, DisplayPort 1.4 dengan HDMI 2.0. Pada aku jangan beli dulu, sebab mungkin kita boleh jimat dengan ambil varian 64GB tu kan. Lepas tu kita upgrade kepada dia punya SSD. Tapi itulah, nak kena tunggu dulu sampai reviewer yang lain dah baraikan benda ni, tengok boleh tukar ke, boleh upgrade ke tak boleh kan. Sebab perbezaan harga tu memang banyak dan last sekali, dia ada 3.5mm headphone jack. Jadi kita boleh pakai headphone yang pakai wire. Kalau tidak, semua nak wireless pun
payah juga sebab headphone yang guna wire ni sound dia lagi sedap kan. Okeylah, itu saja spek ataupun tag yang aku dapat korek-korek dekat internet. Lepas tu aku boleh share kat korang. Okay, kalau korang suka video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tekan button loceng tu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.